Selamat petang, nama saya ialah Enkenzo dan saya dari kelas DB 2A. Hari ini saya nak membentangkan tentang perbandingan masyarakat Malaysia menerusi kesihatan. Objektif memupuk kesedaran mengenai amalan hidup sihat dalam kalangan rakyat Malaysia dan juga mengelakkan bersekitaran yang sehat serta mengurangkan penularan penyakit. Selain itu, dapat meningkatkan kualiti hidup dalam kalangan rakyat Malaysia. Di samping itu, juga dapat memupuk sikap positif dalam kalangan rakyat Malaysia terhadap kesihatan. Terdapat 3 aktiviti dalam meningkatkan kesihatan yang boleh memupuk berbadan. Isi 1. Kita mesti sentiasa melakukan aktiviti senaman demi menjaga kesihatan dan pada masa yang sama dapat memupukkan berbadan. Selain itu, senaman didefinisikan sebagai penggerakan badan yang dilakukan secara berulang kali dan secara terancang yang bertujuan untuk meningkatkan atau mengekalkan kecerdasan fizikal. Senaman juga melibatkan penggunaan dan pengeluaran tenaga yang banyak. Antara senaman yang biasanya orang lakukan ialah berjogging, sama ada di sekitar kawasan perumahan ataupun di taman-taman yang berhampiran. Banyak faedah apabila melakukan aktiviti senaman ialah dapat menghindari dari penyakit yang berbahaya seperti sakit jantung ataupun obesiti. Bersenam juga dapat memupuk perbandingan antara kaum, sebagai contoh mengajak jiran China ataupun India untuk melakukan aktiviti senaman bersama-sama. Bersenam juga boleh meluangkan masa dengan berkongsi cerita dan mendapat masing-masing ketika bersenam dan secara tidak langsung dari menjalin kemesraan dan keselesaan antara satu sama lain. Berbadan adalah hubungan erat atau bersifat toleransi yang diwujudkan secara sengaja dalam kalangan kaum dan teknik yang berbeza untuk mencapai manfaat sama. Terima kasih. Selamat sejahtera. Nama saya Lo Shenting. Nombor pendaftaran saya ialah 10 DEP 20S1001. Saya dari kelas DEP 2A. Hari ini saya nak bentang tentang tajuk Perpaduan Masyarakat Malaysia menerusi kesihatan. Terdapat aktiviti dalam meningkatkan kesihatan dan juga dapat memupukkan perpaduan ialah mengadakan aktiviti dan program yang berkaitan dengan kesihatan. Kerajaan perlu mengarahkan program atau aktiviti yang menarik perhatian rakyat seperti program mengalahkan amalan sihat dalam semua peringkat umur. Kebanyakan rakyat Malaysia tidak mengikuti amalan pemakanan yang sihat dan boleh menyebabkan mereka menghadapi penyakit seperti diabetes, kencing manis dan darah tinggi. Hal ini dapat mengelakkan silaturahmi antara kaum dan sesiapa yang hadir dalam program tersebut. Kerajaan juga dapat mengadakan aktiviti seperti tabung berdua dan wang tunai kepada sesiapa yang mengenai aktiviti ini. Hal ini akan menyebabkan rakyat Malaysia lebih bersemangat untuk menghadiri program tersebut. Kesimpulannya, rakyat Malaysia haruslah mengadai program tersebut seperti dapat meluaskan ilmu pengetahuan dan perkenalan dengan keranan baru. Aktiviti yang terakhir ialah mengamalkan amalan gotong royong. Aktiviti gotong royong dapat memunculkan perpaduan kaum. Perpaduan kaum amat penting di kalangan rakyat Malaysia yang terdiri daripada berbagai kaum dan agama. Amalan gotong royong juga dapat menjimatkan masa dan tenaga. Kerja yang dilakukan akan mengambilkan masa yang singkat. Contohnya, dengan mengadakan gotong royong bagi menjayakan program sambutan Hari Kemerdekaan, perpaduan masyarakat akan terjalin secara langsung atau tidak langsung. Contoh aktiviti yang dilakukan semasa gotong royong ialah
membersihkan kawasan perumahan bersama jiran tetangga, membersihkan kawasan sekolah bersama rakan-rakan, membaik pulih kawasan majlis dan bergotong royong dapat membantu persiapan majlis perkahwinan. Kesimpulannya, aktiviti gotong royong bukan sahaja dapat meringankan beban mereka dan juga dapat membubuhkan perpaduan dalam kalangan rakyat Malaysia. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Nama saya Nurdini Nabila binti Ismail. Nombor pendaftaran 10 DEP 20F1013, kelas DEP 2A. Hari ini saya nak bentangkan tajuk terangkan bagaimana aktiviti berkenaan kesihatan boleh menjadikan perpaduan kaum. Kesihatan rakyat Malaysia amat penting diutamakan dalam menjamin kesejahteraan rakyat. Apabila kesihatan rakyat terjamin, maka pelbagai aktiviti kemasyarakatan dapat dilaksanakan dan secara tidak langsung dapat memupuk perpaduan. Malaysia akan menjadi sebuah negara yang bersatu padu serta berupaya menjamin kesejahteraan semua lapisan masyarakat. Kesejahteraan yang lebih baik juga akan meningkatkan kemajuan rakyat. Memupuk perpaduan antara kaum, contohnya mengajak jiran kaum Cina, jiran kaum India melakukan senaman bersama-sama. Dalam melakukan senaman tersebut, boleh dengan berkongsi cerita dan pendapat masing-masing ketika bersenam. Secara tidak langsung, dapat menjalinkan kemesraan dan keselesaan antara satu sama lain. Perpaduan adalah hubungan erat dan bertoleransi yang diwujudkan secara tidak sengaja dalam kalangan kaum dan etnik yang berbeza untuk mencapai matlamat bersama. Kesimpulannya, rakyat Malaysia mestilah melakukan aktiviti bersenam ini kerana aktiviti ini mempunyai pelbagai faedah yang diperolehi, contohnya tubuh badan sihat, badan cergas, minda pun cerdas. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Nama saya Siti Nur Hajar binti Zakaria. Nombor matrik saya 10 DEP 20F1009 dari kelas DEP 2A. Hari ini saya akan membentangkan tentang bagaimanakah aktiviti kesihatan boleh menjalinkan perpaduan kaum. Kesihatan dan perpaduan kaum amatlah penting dalam sebuah negara yang harmoni. Kesihatan rakyat juga amatlah penting supaya dapat melahirkan masyarakat yang sihat dan menyihatkan tubuh badan. Oleh itu, kesihatan rakyat juga penting mengekalkan negara yang maju dan membentuk sebuah negara yang majmuk. Aktiviti kesihatan yang dapat memupuk perpaduan antara kaum ialah mengadakan aktiviti seperti sinar aerobik, berjoging, berbasikal antara kaum. Contohnya dapat mengeratkan hubungan silaturahim. Dengan mengadakan aktiviti tersebut, rakyat dapat menyihatkan tubuh badan serta dapat memupuk perpaduan antara kaum. Dengan aktiviti tersebut dapat mengeratkan lagi hubungan antara kaumlah berbilang bangsa seperti Melayu, Cina dan India. Aktiviti ini dapat membentuk masyarakat yang sihat dan masyarakat juga dapat mengenali antara satu sama lain, seperti macam menambah kenalan. Dengan ini dapat lagi memupuk perpaduan antara kaum. Kesimpulannya, rakyat Malaysia haruslah banyak membuat aktiviti di luar seperti bersenam supaya dapat mengeluarkan peluh dan tidak dapat mengelak daripada sebarang penyakit. Dan pemakanan juga amatlah penting bagi kepada rakyat Malaysia di luar sana, supaya mengambil makanan yang agak sihat supaya tidak
menghindari daripada penyakit-penyakit seperti kencing manis, darah tinggi. Ini yang mengakibatkan daripada kita makan makanan yang agak tidak berkhasiat. Oleh itu, semua masyarakat di luar sana haruslah bersenang tanpa mengira kaum, supaya dapat mengeratkan lagi hubungan dan dapat meningkatkan sebuah masyarakat majmuk dan negara yang maju. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum, nama saya Muhammad Salman bin Sahari. Nombor kad materi saya adalah 10DEP20F1037. Saya dari kelas DEP2A. Saya akan bagi tahu macam mana aktiviti kesihatan ni dia boleh menjalinkan perpaduan kaum. Okey. Saya ada dua perkara. Yang pertama adalah kerjasama. Okey. Kerjasama ni kita boleh lihat yang antara Melayu, Cina dan India boleh bekerjasama antara satu sama lain untuk menyelesaikan satu masalah ni. Okey. Daripada situ kita boleh lihat yang kita boleh sebati dan kita boleh jadi satu hati kalau kita boleh bekerjasama. Dan yang kedua adalah mengeratkan silaturahim antara kaum lain. So daripada sini kita boleh lihat yang kalau kita eratkan silaturahim dengan kaum lain, maknanya kita akan jadi satu keluarga besar. Satu keluarga besar yang mana kita jadi satu bangsa, iaitu jadi satu Malaysia. Dia jadi satu Malaysia. Bila kita jadi satu keluarga, kita jadi macam adik-beradik lah. Kita semua adalah adik-beradik. Dan kita tak berlaku pertelingkahan antara kaum. So daripada situ kita boleh nampak yang kita perlu jaga, kita perlu menjalinkan hubungan dengan antara kaum. Kesimpulan yang saya nampak adalah pertama sekali kita kena positif, berfikiran positif. Kita tak perlulah berfikiran negatif dekat terhadap kaum lain, sebab kalau kita berfikiran negatif dekat kaum lain lagi, nanti depa kata kita ni resis lah apalah kan. So kita kena berfikiran positif antara kaum dengan depa, dengan diorang. Jadi kita tak akan berlaku pergaduhan lah. Daripada sini saya boleh beritahu yang kita perlu menjaga hubungan baik dengan diorang. Lepas ni kalau kita jaga hubungan baik dengan diorang pun okey dengan diorang pun berbaik dengan kita lah. So tak ada pertelingkahan langsung dekat sini. Okey, itu saja. Terima kasih.